Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Untuk menyambung kuliah kita pada malam ini, itu pada hadis yang ke-45. Ada sikit lagi yang kita tak baca pada muka surat 116 ini, iaitu apabila disebut oleh Nabi SAW, orang yang adil daripada segala generasi akan membawa ilmu ini, dan mereka menafikan daripadanya penyelewengan orang-orang yang melampau dan dakwaan orang-orang yang sesat dan takwilan orang-orang yang jahil. Itu golongan ini sentiasa berada di atas kebenaran hadis. Kebenaran dalam hadis ini menepati golongan yang adil, itu yang menjadi sandaran dalam agama sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan golongan yang disebut dalam kedua-dua hadis ini adalah golongan yang sama, itu masing-masing berhadapan dengan golongan yang sesat yang menyeleweng dalam agama. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat 17 dia buat mari satu kata-kata Al-Imam An-Nawawi berkenaan dengan golongan yang menjadi pembela kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi mengemukakan pendapat beberapa orang ulama berkenaan dengan golongan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ini adalah ahli ilmu, sebagaimana tajuk yang dibuat beliau sebelum ini mengemukakan hadis di atas. Dan Imam Ahmad berkata, illam yakunu ahli hadis fala adri minhum. Kalau mereka bukan ahli hadis, maka saya tidak mengetahui siapa lagi kalau bukan mereka. Maka apa yang kita faham daripada hadis yang ke-45 ni, orang yang adil daripada setiap generasi akan membawa ilmu ini. Mereka akan menafikan segala bentuk penyelewengan orang yang melampau dan dakwaan orang yang sesat dan takwilan orang yang jahil. Mereka itu adalah ahli hadis yang diberi oleh Allah Ta'ala zaman-zaman yang tertentu untuk mereka membela hadis Nabi SAW. Baik. Muka surat 118 dalam petikan syarahan bagi hadis ini adalah amanah yang ketiga yang mesti dilaksanakan oleh golongan ini, kata dia, ialah membersihkan agama daripada takwilan golongan jahil yang telah memesongkan makna Al-Quran dan hadis kepada takwilan mengikut kehendak hawa nafsu. Baik, berkenaan dengan satu takwilan dalam mensyarahkan ilmu agama ini, mestilah berdasar kepada dalil dan nas. Tidak salah untuk mentakwil, tapi ada kaedah dia. Yang jadi salah apabila mentakwil ataupun menafsir agama itu ikut kehendak hawa nafsu. Sebagaimana golongan-golongan yang disebut sebagai
golongan yang mereka dirikan yang mereka namakan diri mereka itu dengan nama tarekat ataupun golongan ilmu batin katanya. Mereka ajar orang berkenaan dengan ilmu mengenal Allah mengguna falsafah, bukan mengguna Quran dan hadis. Lalu banyak hadis Nabi yang mereka takwilkan yang tidak kena dengan takwilan yang jauh daripada makna yang asal. Maka mereka itu dikategorikan sebagai golongan yang sesat. Kerana sebagaimana yang telah kita sebut sebelum daripada ini, pemahaman kepada agama ini mestilah sahabat Nabi. Tidak ada orang yang lebih amalan dan tidak ada orang yang paling hebat amalan dia kecuali sahabat Nabi SAW. Hatta golongan tabi'in pun tidak boleh nak lawan dia punya kehebatan dia. Kehebatan dia tu tabi'in pun tak boleh nak lawan juga. Walaupun tabi'in tu lebih hebat daripada kita lah, tapi sahabat lebih lagi. Dari sudut amalan dia kepada hadis dan amalan dia kepada Quran, amalan keseharian hidup dia ini berhubung dengan ibadah dia, tidak ada orang yang boleh tandingi mereka. Kerana mereka digezet oleh Allah sebagai orang yang diradai oleh Allah. Ini benda yang perlu kita faham. Jadi golongan-golongan yang mengatakan diri mereka ni golongan tasawuf ataupun tarekat, mereka akan mentakwil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ataupun ayat-ayat Quran mengikut takwilan mereka. Mengikut takwilan mereka tanpa merujuk kepada apa yang telah disebut oleh para ulama ataupun pemahaman para sahabat. Yang paling penting sahabat. Lalu adalah takwilan-takwilan yang berkenaan dengan ayat Allah tetapi disalah tafsirkan oleh mereka ini. Banyak bukan sedikit. Sehingga wujudnya golongan yang sesat ni, sehingga wujud mereka berkaitan dengan Nur Muhammad dan sebagainya. Mereka takwil benda-benda begini berdasar kepada kononnya daripada hadis Nabi, tapi betul benda tu adalah hadis. Tetapi takwilan mereka dan kefahaman mereka berkenaan dengan hadis itu tidak sama dengan sahabat faham. Itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan golongan yang kita bacalah hadis ini untuk memperbetulkan takwilan orang yang jahil berkenaan dengan agama ini. Al-Imam At-Tibi berkata, makna hadis adalah menjaga syariat dan asal riwayat dari Nabi SAW daripada sebarang penyelewengan golongan yang menyimpang daripada agama. Dan begitu juga menjaga sanak-sanak hadis dari penyelewengan dan memelihara daripada takwilan-takwilan orang yang sesat dan mengelirukan. Al-Imam Ashrafuddin bin Husain Abdullah At-Tibi dalam Syarah At-Tibi Al-A'la Al-Mishkatul Masabih jilid yang pertama. Itu dia punya rujukan dia. Makna hadis ini ialah dia kata menjaga syariat dan pentingnya menjaga periwayatan hadis. Sebab itu kita terima hadis daripada seseorang itu, kita rasa puas hati jikalau boleh sebut sahih ke dhaif ke macam mana. Ada dia punya sanad dia dari rijal hadis itu. Ini agama lain ni tidak ada benda begini. Agama lain berkata padri mereka sahaja, kata ketua agama dia, sehingga hilang kata-kata Nabi Isa. Kata-kata Nabi Isa yang sebenarnya hilang daripada mereka. Kata-kata Taurat yang sebenar daripada Nabi Musa itu hilang. Kerana semua ini telah datangnya Al-Quran. Al-Quran datang ini membenarkan kitab mereka, bukan kitab sekarang, kitab dulu. Mereka guna ayat ni, mereka kata kita ni sama je agama daripada langit, agama samawi. Cuma nama je berbeza. Dia kata Yahudi, Islam. Itu takwilan yang mereka buat secara sesat. Sedangkan Allah Ta'ala telah sebut bahawa Al-Quran ini kitab yang aku turunkan untuk umat akhir zaman. Yahudi pun kena ikut, Nasara pun kena ikut, siapa saja kena ikut. Jadi tidak ada ilmu agama ini perkataan orang yang ada sanad dia. Dan setiap sanad itu ada orang yang memegang sanad. Dia panggil rawi
ataupun rijal hadis. Setiap rijal rawi hadis itu ada dia punya riwayat, dia mati tahun bila, ambil dengan siapa, ingatan dia macam mana. Kenapa disebut begitu? Kerana untuk menjaga hadis Nabi SAW. Maka apabila sampai kepada kita, ada wujudnya golongan-golongan yang sesat, nak mentakwil benda tu dengan cara dia tak boleh, kerana kita dah ada cukup lengkap. Dan tidak ada seorang perkataan pemimpin di atas muka dunia ni hebat macam mana pun. Ada orang yang pegang perkataan ni, kawan ni pegang sampai pada dia. Kadang-kadang hak Nabi ni pun dia putus tengah jalan. Maka bila sanad tu putus tengah jalan, maka ulama bahas macam mana nak jadikan dalil. Ataupun dia seorang je kata, sahabat ni je kata, orang lain tak kata, macam mana boleh seorang dia dengar? Adakah Nabi duduk seorang dengan dia ke macam mana? Itu dibahas dalam ilmu hadis. Maka kaedah tu kaedah yang payah, benda tu benda yang payah, tetapi Allah Ta'ala wujudkan ulama-ulama yang hebat dalam benda ni untuk menjaga hadis Nabi SAW. Oleh kerana itu, apabila seorang dalam bidang hadis tu disebut satu perkara berkenaan dengan hadis, lalu kita yakin dengan dia. Kenapa? Kerana dia mengaji bidang tu. Nah, dalam Malaysia ni masyhur Dr. Rozaimi contoh. Orang ada PhD hadis. Ada juga orang kata yang ada PhD hadis tu bukannya ahlul hadis, dia kata. PhD tu siapa-siapa boleh ambil. Cuma ambil sekali PhD hadis nak tengok. Pecah ke tak kepalamu. Cakap besar. Nak sembang kedai kopi boleh lah. Ya, cuba ambil PhD hadis. Nak kaji bahagian al-jahr wa ta'dil ke macam mana tu mau kaji. Tengok pecah tak kepala. Saya bukan taksub dengan tokoh, tetapi dia mengaji bahagian tu. Dia mengaji bahagian tu. Maulana Fakhrul Razi ke, Maulana Asri ke, tu orang yang duduk dalam bidang hadis. Duduk dalam bidang hadis. Dan benda-benda kadang-kadang benda yang kita tak fikir dia buat keluar. Tapi benda tu ada dalam kitab. Tak jumpalah kitab Arab, jumpalah kitab Urdu. Khazanah ilmu agama dalam kitab Urdu ni berlambak-lambak lagi. Betul, berlambak. Yang kadang-kadang kita tak jumpa dalam kitab Arab, tapi adalah kitab bahasa Urdu. Heran juga kadang-kadang. Allah Ta'ala bagi ilmu, keilmuan orang ni lebih, orang tu kurang. Orang ni boleh takwil lebih. Bagaimana saya pernah sebut pada tentuan Syah Waliullah. Satu perkara dia hurai. Tak pernah kita dengar orang lain hurai begitu, tapi dia boleh hurai dengan ketajaman minda yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Apatah lagi golongan salafus salih. Apatah lagi golongan salafus salih, sebaik-baik kurun aku, semua lepas pada aku, kemudian lepas daripada aku. Ulama-ulama salafus salih yang mereka semua ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dan kefahaman agama yang mendalam. Tiba-tiba kita, ulama pun tak buat, sahabat pun tak buat, tabi'in pun tak buat, ulama pun tak buat, salaf pun tak buat, Melayu je buat. Buat juga. Dah klaim dia tu sebagai agama. Nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke mana? Sebab tu bangsa ni tak penting. Allah Ta'ala tak bagi orang Arab ni alim dari ilmu hadis. Betul. Imam Bukhari, orang Bukhara, bukan Arab. Imam Muslim. Imam-imam hadis ni Allah Ta'ala tak bagi daripada kalangan bangsa Arab. Adalah sikit. Orang Kazakhstan, orang Turkistan, negara hak tantan saja. Tidak ada Arab. Kerana Arab ni hidup dia bergaduh. Bergaduh sama satu sama lain, berperang siang malam. Apakah hari ni? Sampaikan hari ni. Kalau tokoh-tokoh mutaakhir ini ada tokoh-tokoh hadis yang dipanggil oleh Universiti Islam Madinah daripada Pakistan mengajar hadis di Universiti Madinah. Sebab kehebatan ilmu dia dalam bidang hadis. Ada beberapa orang ulama yang asalnya Pakistan, asalnya India, diambil duduk di Madinah kerana keilmuan dia begitu hebat. Cuba tuan-tuan bayang. Maka ilmu ini diberi oleh Allah secara adil. Kefahaman diberi oleh Allah secara adil.
Ada orang yang faham sikit, ada orang yang faham banyak. Bila ahli hadis, bila orang tu mengaji bahagian hadis, dia sebut hadis ni tak betul, hadis ni tak tepat. Hadis awak baca ni begini, kita kata, oh takkan tak betul, dia ustaz, selebriti lagi. Masuk teori, masuk radio, masuk teori, masuk radio ni bukan dia kira ilmu banyak. Dia kira siapa boleh bercakap sikit, boleh buat orang menangis, boleh masuk teori. Sama je kerajaan dulu, kerajaan sekarang pun berubahlah sikit soal TV tu. Tapi penipu lara tu penuh lagi lah TV. Orang ingat boleh menang imam muda pencetus ummah tu, oh ni ulama besar. Ulama besar, da'i tak da'i, program reality television. Hanya mengasah skill dakwah, bukannya mengasah untuk berhujah lah dakwah, tidak. Anda bukan nak kritik program tu, tapi nak suruh masyarakat ni tahu bahawa di situ bukan tempat membina ulama. Ulama tidak dibina dengan dunia hiburan. Ulama dibina di atas gedung ilmu yang banyak, hujah yang mantap, dan rasa ikhlas untuk menyampaikan ilmu Allah Ta'ala di medan dakwah. Ni siapa nak panggil, tak apa, kontak PA saya lah. PA kontak berapa? Sekali program 1,500. 1,500 letak harga. Mari mengajar baca hadis-hadis palsu sikit. Orang teriak sikit, makcik bukan tu ustaz tu. Sakan rasa terdetik hati kita. Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, search dalam YouTube ni, tuan dengar ceramah orang Syiah, nangis. Betul. Dengar ayatullah dia, syekh dia hebat-hebat. Cuba dengar. Oh, hebat. Menangis. Dengar betul-betul. Saya pun rasa nak menangis tengok. Dia cerita satu benda tu, keadaan kewafatan Nabi apa, memang Syiah memang ada kerja dia gitu. Sebab tu dia boleh meratap kematian Husain. Sampai ke sekarang dia boleh meratap, dia boleh menangis. Cerita kematian cucu Nabi, walaupun cerita yang dia sebut tu palsu, itu Syiah. Agama dia tidak begitu. Agama ni dibina di atas hujah, dan kita terima ni dalil dia. Orang boleh kata, saya pun ada dalil. Memang sama-sama ada dalil. Musyrikin Mekah lawan Nabi pun semua ada dalil dia. Bagaimana yang telah kita mengaji dalam daurah tafsir kita, ada dalil dia. Tapi dalil kamu tak betul. Maka tuan-tuan kena ingat, agama pendakwah ini bukan dibina di atas pentas selebriti TV, televisyen, tidak. Dibina, ulama ini dibina di atas hujah, dalil, ketajaman fikiran dalam berfikir dan menyelesaikan masalah umat. Bukannya fikir nak mempuyuk nasib dia saja. Sebab tu pendakwah ni, kalau dia dah cukup dah ada di atas muka dunia ni, dia pun kaya, dia pun menega, dia pun buat apa saja, tak perlu dah ambil duit mengajar ni. Ambil tu beri kat orang lain. Ambil lah, beri kat orang lain. Sebab apa? Nak buat apa lagi dah? Dia perlu, dia ada dah duit atas muka dunia. Dia makan gaji dah. Nak buat apa lagi? Isi minyak kereta. Kalau cukup dah dengan gaji dari isi minyak kereta tu, cukup lah. Kena lebih. Nak harta. Nak rumah besar. Nak apa dia? Nak bini ramai. Nak kereta mewah. Itu bukan pendakwah tu. Itu bukan pendakwah. Saya pesan diri saya sendirilah. Itu bukan pendakwah. Kerana kita diajar cukup di atas muka dunia. Cukup. Makan cukup. Segala-gala cukup. Boleh bayar bil api, bil elektrik. Tayar kereta kita botak boleh tukar. Minyak hitam boleh tukar tiap-tiap bulan. Minyak kereta boleh isi. Duduk dengan elok, tak ada masalah. Bini pun tak meragam, bagi piti senyum je selalu. Nak apa lagi? Nak dunia lebih? Itu bukan jiwa dia. Bukan jiwa dia.
Kerana tidak ada kapet yang merah dalam dakwah, yang tidak ada. Mesti ada ranjau yang akan ditempuhi. Mesti ada rintangan di hadapan. Kerana itu sunnah perjuangan. Sunnah perjuangan. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, sunnah ni semua payah. Nah, payah sunnah. Bangun tengah malam, sunnah besar, payah. Baca Quran, sunnah, payah nak buat sunnah. Apa lagi Mamat? Bini ramah, sunnah kat tu. Semua payah. Payah, susah. Sunnah ni susah. Bukan benda senang. Nak menegakkan sunnah itu benda yang susah. Nah, kerintangan, tengok rintangan Nabi-Nabi dan para sahabat. Jadi, nak suruh kita fikir bahawa hargailah ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ilmu yang sahih, dan pegangan yang kita ada pegangan yang betul, kerana Allah Ta'ala pilih kita. Yarzuqu man yasha', Allah Ta'ala boleh bagi rezeki pada siapa dia nak. Dan Allah Ta'ala boleh bagi yahdi man yasha', Allah Ta'ala boleh beri hidayah pada siapa dia nak. Dan hidayah yang Allah Ta'ala nak bagi itu kerana kita terima dengan baik. Kebenaran itu kita terima dengan baik. Allah Ta'ala pimpin kita dengan kebenaran. Baik. Hadis terusnya. Sikit lagi. Zahir hadis ini menunjukkan keadaan yang akan berlaku pada umat Nabi SAW. Itu ajaran agama yang sebenar yang dibawa oleh orang-orang yang adil. Orang adil tadilah saya sebut tadi ahlul hadis. Makna zahir atau hakiki merupakan makna pertama dari hadis ini. Namun begitu ia mempunyai makna yang lain ataupun makna majaz. Makna yang di sebalik perkataan itu. Namun begitu mempunyai makna yang lain ataupun makna majazi. Makna tersebut adalah diperintah kepada umat Islam yang kemudian bermaksud orang-orang yang adil daripada setiap generasi hendaklah membawa ilmu ini, iaitu ilmu hadis ini. Hadis ini mengisyaratkan bahawa setiap orang yang adil dalam agama wajib membawa pertahankan agama daripada sebarang penyelewengan dan takwilan yang batil. Penggunaan sebeginilah ilmu balaghah dinamakan khabariyah al-lafzan al-insaniyah maknan, iaitu lafaz menunjukkan cerita tetapi dari segi makna membawa erti yang sama dengan perintah, larangan ataupun doa ataupun sebagainya. Baik, hadis ni adalah nak beritahu kepada kita orang-orang yang adil ini ada pada setiap generasi dan membawa ilmu yang betul yang memang tepat daripada hadis Nabi SAW. Yang kita pun boleh nilai dia. Kita nak nilai macam mana? Hujah je. Tengok atas hujah je. Kalau kawan ni hujah tak elok ke, tak molek ke, takkan tak boleh, itu bukan hujah. Itu pemikiran dia. Tapi saya buat gini ni, saya sebut gini sebab apa? Sebab ada dalilnya begini sebut. Dalilnya sahih Bukhari ke Muslim, Ibnu Majah ke apa ke, dia sebut. Kalau hadis ni mursal yang macam mana, dia boleh sebut kaedah-kaedah sebab dia mengaji. Maka golongan ini yang perlu kita percaya. Perintah ini juga menepati usaha dilakukan oleh ulama dalam al-jahr wa ta'dil, iaitu satu ilmu ulama memastikan bahawa agama ini selamat daripada ketiga-tiga bentuk penyelewengan dalam hadis. Jahr wa ta'dil maknanya apabila kita nak selamatkan satu hadis itu, kita terpaksa sebut dia tu siapa. Perawi ni pendusta. Dia ni banyak menipu. Kalau nak kira, mengumpat juga tu tak? Mengumpat juga. Tetapi dia tak jadi mengumpatkan apa? Nak menyelamatkan hadis Nabi itu lebih besar lagi. Imam Malik sebut pada pendusta agama dengan lantang sebut Dajjal. Imam Malik kata orang mendustai Nabi, Imam Malik sebut Dajjal. Kadzab, pembohong, penipu, Dajjal. Ulama terpaksa sebut sebab sejah kawan ni, terpaksa menilai dia ni sebab dia ni hidup katakan pada zaman tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Macam mana dia? Manusia ni banyak jenis. Ada yang ingatan kuat, ada yang ingatan lemah, ada yang mari mengaji, kadang-kadang mari mengaji, kadang duduk sembang kedai kopi, kadang-kadang duduk main dam. Jadi mereka ini layak ke untuk terima hadis Nabi? Maka ulama pun buat satu ilmu. Maka benda itulah benda yang nak menyelamatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
An Hasan, hadis yang ke-30, fasal yang ketiga. Al-Faslu Thalith, hadis yang ke-46. An Hasanan Mursalan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa al-maut wa huwa yatlubu al-ilm yuhyi bihi al-islam fabayyinahu wa bainal nabiyyin darajatan wahidan fil jannah, rawahu ad-Darimi. Daripada Hasan diriwayat secara mursal. Nanti saya terang apa dia mursal. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka perbezaan di antaranya dengan nabi-nabi hanya satu darjah sahajalah syurga. Ini adalah Sunan Ad-Darimi, bab tentang kelebihan ilmu. Yang dimaksudkan dengan Hasan adalah hadis ini adalah Hasan Al-Basri. Kerana bila disebut Hasan secara mutlak dalam hadis, maka maksudnya adalah Hasan Al-Basri. Secara ulama. Ulama bersisih pendapat berkenaan hadis diriwayatkan oleh Hasan secara mursal. Walau bagaimana periwayat ini adalah dhaif. Kerana perawi-perawinya adalah merupakan perawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Najjar At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Wasat dan Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Tetapi semua riwayat itu dhaif. Dan terdapat seorang perawi bernama Muhammad bin Al-Ja'd dan dia adalah dhaif. Hadis yang kita baca ni hadis dhaif. Bila kita ngaji ni, bila hadis dhaif, kita tak payah terang banyak-banyak lah. Kerana terang kedhaifan dia sahaja boleh. Baik, mursal tu macam mana? Macam mana Hasan Al-Basri, macam mana tabi'in itu boleh meriwayat daripada Nabi sedangkan dia tak jumpa dengan Nabi? Boleh faham tak ni? Tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Kalau tabi'in riwayat daripada sahabat, boleh jadi. Kerana dia sempat jumpa dengan sahabat. Ini masalah tabi'in riwayat daripada Nabi. Masa mana dia jumpa Nabi? Sedangkan dia tabi'in. Maka itu orang panggil hadis mursal. Mursal. Tapi mungkin ada orang tengah tu, cuma dia tak sebut nama. Ada juga jenis gitu. Mursal yang diterima adalah mursal sahabi, iaitu Abu Hurairah. Dia banyak riwayat hadis. Macam mana Abu Hurairah boleh banyak riwayat hadis, sedangkan Abu Hurairah tu dia duduk bersama dengan Nabi 10 tahun je lebih kurang, duduk Madinah je. Abu Hurairah meriwayatkan apa yang Nabi sebut daripada sahabat lain tanpa dia tulis nama sahabat di tengah tu. Maka hadis itu dipanggil mursal sahabi dan boleh dibuat hujjah dan dalil. Itu dalam bab hadis mursal. Nak faham-faham, tak mau faham. Tu kena pergi mengaji ilmu hadis dengan Datuk Mufti pula tu. Cuma oleh kerana hadis dhaif, kita syarah lebih kurang saja. Jadi sebenarnya kelebihan untuk kita semua, untuk kita mengaji dalam ilmu hadis ini, untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buat mari hadis yang sahih bagi membincang isu ni, ada wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirhaman innama yuwarrithul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Hadis ini dari Sunan Abi Daud. Hadis ini hadis sahih yang bermaksud ulama adalah pewaris bagi Nabi. Ulama adalah pewaris bagi Nabi. Dan Nabi-Nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, duit, harta benda tidak. Tapi mereka mewariskan ilmu yang sahih. Maka Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Siapa yang mengambil dia, maka dia mengambil bahagian yang besar. Apa makna waris di sini? Waris ilmu yang sahih. Kita mewarisi daripada ayah kita,
harta yang kita ada ni, kita waris daripada ayah kita. Ayah ni waris daripada tok kita, tok wan kita, tok wan sampai ke atas. Maka ulama warasatul anbiya, ulama warasah anbiya ni ulama yang mengambil ilmu Nabi. Tidak termasuk dengan ulama yang cari makan. Dia tak ambil ilmu daripada Nabi, yang baca hadis dhaif, yang baca hadis maudhu' tak masuk. Hadis dhaif boleh tahan lagi. Hadis maudhu', hadis palsu. Pernah seorang ustaz tu baca hadis maudhu'. Kita kata tak boleh ustaz, hadis tu hadis maudhu', hadis palsu. Dia kata maudhu' pun hadis dia kata. Pening juga dia ni. Maka bodoh banyak tak tahu lagu mana. Dia kata maudhu' pun hadis, dia tak tahu bahawa hadis maudhu' tu hadis palsu. Hadis yang memang panggil je dengan nama hadis. Supaya kita tahu kepalsuan hadis itu sendiri. Baik. Begitu juga dengan hadis yang ke-47 dalam Sunan Abi Daud. An Hasan mursalan qala su'il Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulain kana fi bani Israil ahaduhuma kama 'aliman yusalli al-maktubah thumma yajlisu faya'lamu an-nasu khairan akhar yasumu an-nahar wa taqumu al-lail ayyuha al-afdal qala sallallahu alaihi wasallam fadla hadhihi al-'alim alladhi yusalli al-maktubah thumma yajlisu faya'lamu an-nas al-khair al-ibadah alladhi yasumu an-nahar wa yaqulu al-lail kafadli ala adnakum rawahu ad-Darimi. Daripada Hasan secara mursal, itu Hasan al-Basri katanya Rasulullah SAW ditanya tentang dua orang daripada kalangan Bani Israel. Salah seorang ahli ilmu yang mengerjakan sembahyang fardu kemudian duduk mengajar kebaikan ilmu kepada manusia, dan seorang lagi berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Maka mana lebih baik? Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang yang berilmu dalam fardu, sembahyang fardu kemudian duduk mengajarkan ilmu kepada manusia ke atas ahli ibadah yang berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malamnya adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling kurang di antara kamu. Orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang dua orang ahli ilmu dan ahli ibadah daripada kalangan Bani Israel, yang kita mungkin mengetahui cerita ini daripada pendeta-pendeta Yahudi yang sering diceritakan berkenaan kisah umat sebelum daripada umat Nabi SAW. Kemudian baginda menjawab sebagaimana yang telah disebutkan hadis itu. Sebelum ini kita telah sebut dalam fasal yang kedua. Kalau kita ingat perbincangan berkenaan dengan ini disebut pada fasal yang kedua. Itu lebihnya apabila seorang itu menjadi ahli ilmu nak banding ahli ibadah. Kerana ibadah tanpa ilmu itu ditolak. Ilmu adalah satu benda yang memandu ibadah, yang telah kita syarah pada fasal yang kedua dalam bab ilmu ini. Hadis yang ke-48. Hadis 48 kita tak usah baca sebab hadis ini hadis maudhu'. Hadis ini hadis palsu, cuma kita baca dari sudut tengok sekali pandang sahaja. Iaitu At-Tajrid Al-Jami' Bain As-Sahih, Syekh Albani menghukumnya sebagai maudhu'. Sebagai maudhu'. Namun ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang mauquf. Dan ada yang mendhaifkan hadis riwayat tersebut. Kita tak payah baca ni. Hadis yang ke-49. Hadis ini sahih. An Ikrimah an Ibn Abbas qala حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في الحديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء
fajtanibuhu fa inna ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'alu dhalik, rawahul Bukhari. Baik, hadis ni hadis sahih. Sebab tu saya beli kitab ni, Mishkat Masahih, Mishkat Masabih, yang mana hadis di dalam ni semua hadis sahih. Jadi bila kita baca kitab ni, compare dengan buku kita ni, kita boleh tahulah yang mana yang dibuang daripada hadis ini. Kalau kita tengok Albani lah tahqiq ini Mishkat Masabih tu. Oleh kerana Mishkat Masabih tu ada benda yang orang panggil hadis-hadis maudhu' pun ada dalam tu, hadis-hadis dhaif pun ada dalam tu. Jadi untuk kita membezakan dhaif dan sebagainya, lalu kita penting juga mentahqiqkan hadis ini. Baik. Buku ni saya beli di Mekah, kedai buku ada satu. Baik. Daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas katanya, ajarkan orang ramai sekali seminggu, jikalau tidak mahu sekali maka 2 kali. Jika engkau mahu memperbanyakkan masa mengajar maka 3 kali sahaja. Jangan engkau membuat orang ramai jemu dengan Al-Quran ini. Jangan sampai aku mendapati engkau datang kepada satu kaum ketika mereka sedang dalam perbincangan mereka, lalu engkau menceritakan kepada mereka dengan memutuskan percakapan mereka sehingga engkau menyebabkan mereka jadi jemu. Tetapi diamlah. Bila mereka minta daripada engkau, maka ajarkanlah mereka dalam keadaan mereka sangat berikinan kepadanya. Jauhilah daripada bersajak dalam doa, kerana saya mengetahui Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan kecuali dengan menjauhinya. Sahih Bukhari, bab makruh berlagu dalam doa. Menyampaikan kebenaran ilmu mempunyai beberapa syarat dan beberapa skill dakwah. Antaranya memastikan orang yang kita sampaikan ilmu itu supaya berminat dengan apa yang kita sampaikan. Uslubud dakwah itu amatlah penting. Kerana itu Ibnu Abbas memberikan peringatan di sini. Abdullah Ibnu Abbas memberi peringatan kepada kita di sini bahawa seorang pendakwah bijak dalam tugas dakwah dia, sehingga orang yang mendengar itu tidak merasa jemu. Tidak merasa jemu ni bukan dengan buat lawak ni. Nak, kalau sikit-sikit itu bolehlah. Nak hilang mengantuk. Ni daripada ceramah mula-mula sampai ke akhir, suka je kerja tu ke dah panggil maharaja lawak. Bukan lagi kuliah ilmu, nampak ni? Kerana Nabi pun ada suka dengan sahabat. Nabi pun ada, saya nak masa-masa Nabi sembang ada, bukan tak ada langsung, ada. Nabi sembang Nabi ni membawa pada ilmu. Nabi tanya mimpi sahabat contohnya, tu benda yang menghiburkan hati Nabi sebenarnya. Menghiburkan hati Nabi. Sudah solat Nabi baca, Nabi tanya sahabat mimpi apa semalam, orang ni sebut mimpi dia. Nabi kata ada yang best lagi tak. Semua tu adalah peribadi Nabi kita yang boleh kita tengok. Baik. Ibnu Abbas pesan pada anak murid dia ni, jangan kamu sampaikan agama ini menyebabkan agama ni jadi susah dakwah jemu dengan agama ini. Nah, benda ni yang kita perlu ambil perhatian. Ambil perhatian. Kadang-kadang kita tanya, Cik, mengaji apa? Masjid. Oh, dia kata mengaji tauhid. Tauhid mana? Tauhid ni lah. Orang duk mengaji ni lah. Wujud artinya ada begini-begini. Berapa tahun dah mengaji? Oh, dia kata dekat 6 tahun dah ustaz. Oh, saya kata. Dah kitab tebal ke nipih? Kitab tak sampai 100 muka surat dia. Nipih je, tapi dia kata dalam sungguh ustaz tu bahas dia. Dalam macam mana tak tahu, kita pergi dengar sekali. Dalam dia tu, oi. Kita pergi dengar, kita hak mengaji dah pergi dengar tu pecah kepala rasa. Nak faham masalah Tuhan yang jadi pecah kepala. Lah sekali anak murid kata payah nak faham. Tinggal. Sebab nampak susah. Sedangkan bab tauhid ni dia tak susah. Sikit pun tak susah bab tauhid ni. Betul, tak susah, senang.
Kita hanya wajib percaya sahaja. Dan kita tak fikir Tuhan tu sama dengan kita. Dan kita tidak berdoa selain daripada Allah, tidak meminta selain daripada Allah Ta'ala, dan hanya Allah Ta'ala berkuasa. Mudah. Kerana kunci tak mau bagi waswah tu dia ada dah. Laisa kamitslihi syai'. Tak sama. Dia pun sebutlah. Kalau Tuhan tu duduk di arash, maka Tuhan itu bertempat tak masuk pada akal, dia kata. Sudah. Duk main gitu, tak masuk pada akal. Memang betul. Tak masuk pada akal sebab awak fikir Tuhan ni sama dengan manusia. Kalau Allah Ta'ala dah sebut laisa kamitslihi syai', nampak tu payah nak dapat ilmu tu. Kena takwil kat tu, kena takwil kat ni. Jadi susah habis orang lain. Dah sekali kita ada habis, Tok Guru mati dulu kecil mana. Anak murid tak kenal juga Tuhan. Sebab tak mengaji tak habis ni, kita tak tauhid ni. Bukan makna suruh mengaji uluhiyah, rububiyah, bukan. Kita tidak kempen ke arah tu. Mengaji daripada tauhid, daripada Al-Quran adalah tauhid yang paling benar, yang paling betul. Kerana Al-Quran itu ayat tauhid itu berulang. Ayat fiqh tu tak berulang kecuali ada hukum yang nak dinasahkan. Mudah je nak faham. Lalu itu kepentingan skill dalam berdakwah ini supaya orang dapat ambil ilmu. Dah orang kampung ni, kita nak bercakap, kita kena tahu level dia juga. Marilah apa orang bercakap pun, tapi kalau bercakap macam saya sebut tadi, al-jahru wa ta'dil, mauqufnya, mursalnya, orang kapur kata gapo dia tu kuih kau gapo. Nah, jenis kepuk lekor kau, jenis apa kau. Jadi apa dia dapat? Balik rumah bini tanya, "Bang ngaji apa tadi masjid ustaz tu?" Tahu. Sebut mauquf, mursal, aku tak faham dia kata. Kenapa? Tak sampai dengan pemikiran dia. Benda tu mungkinlah boleh kita sebut sepintas lalu, dan kaedah yang basic sahaja. Nak mengaji lagi, kena mengaji di rumah lah kalau minat bagi hadis. Begitu juga dengan Quran. Tafsir Al-Quran. Masa saya nak mengaji dulu, guru-guru kita ni marah sangat kalau kita mengajar, lepas tu kita bahas nahwu tu lebih-lebih. Dan Quran ni kan bahasa dia indah. Kita pun bahas nahwu tu secara lebih. Sehingga orang tu sendiri tak mengaji nahwu depan kita ni. Sarah, mubtada, khabar, kita tak mengaji dah. Dia tahu kari, tempe, atau tahulah kalau orang Jawa. Faham mubtada, khabar, kaedah balarahnya begini-begini, orang tak dapat apa. Tak dapat apa. Memang syok. Sebab saya mengaji tafsir ni bertiga orang, 4-5 orang guru. Seorang guru tu dia ahli bahasa. Ahli bahasa. Memang dia akan bahas bahasa Arab. Hoi, memang power lah kita dengar. Tak apalah depan anak murid itu hak mengaji nahwu, mengaji sarah, mengaji bahasa Arab, belum cakap Arab, tahu kaedah Arab. Dia pun bahas nahwu, bahas sungguh-sungguh. Tapi bila kita ikut dia pergi mengajar di luar kawasan, dia tak bahas gitu. Dia tak bahas, dia ambil kesimpulan daripada ayat. Seorang ustaz nombor 2 ni, Maulana nombor 2 ni, dia jenis orang yang ahli fiqh. Oh, mari ayat fiqh, habis mazhab dia sebut. Mazhab, habis mazhab dia sebut. Satu ayat tu bahas 2-3 hari mazhab saja. Sebab apa? Syok dia, bahas fiqh dia memang mahir bahagian tu. Itu kemahiran dia. Lalu guru-guru kami pesan, nak mengajar tafsir pada orang awam ni, ambillah sekadar. Kalau ada kaedah bahasa Arab yang kita nampak orang boleh faham, kita sebut. Ambillah kesimpulan daripada ayat tu, sebab orang tu nak dengar kesimpulan daripada ayat tu. Apa sebenarnya Allah Ta'ala nak sebutlah ayat tu. Dan ajar tafsir ni tak perlu heret panjang-panjang. Tak perlu. Tuan bayarlah 30 juzuk, berapa ribu ayat. Nah, kuliah panjang-panjang, weh. Anak murid duk tengok, tebal lagi dia kata ni. Mati dulu aku. Lah sekali jemu. Jemu, malah mengaji. Dia kata, nampak habis ni. Aku rasa tak dah habis ni. Orang kita bukan nak berdoa pada Allah suruh panjang umur. Ya? Bukan nak berdoa pada Allah suruh panjang umur. Kita kena berdoa pada Allah. Saya mengajar tafsir.
Saya nak berdoa pada Allah supaya nak habis ngaji tafsir, mengajar tafsir di Perlis ni, Tuhan nak mati saya mati tak apa. Biar habis dulu. Tuan-tuan kena doa gitu. Jangan habis lagi omong ni, ya Allah. Selagi mana tak habis ngaji tafsir ni. Lepas isyak kita buat. Kita buat Rabu dengan kami daulah tafsir di Masjid Putra. Bagi orang nak ngaji tafsir. InsyaAllah saya ada perancangan tahun depan kita nak tambah satu hari lagi. Selasa, Rabu kami. Biar 3. Cepat sikit habis. Mati pun cepat sikit. Dah. Jadi kita kena berdoa pada Allah Ta'ala. Berdoa pada Allah supaya guru tak mati dan juga anak murid biar tak mati. Jangan mati lagi setakat ni sebelum pada kita mengaji tafsir. Biar habis dulu mengaji. InsyaAllah Tuhan bagi pada kita. Allah Ta'ala bagi pada kita. Kerana saya sendiri duk fikir nak buat daurah tafsir 2 bulan berturut-turut ni rasa tak mampu lagi. Tak tahulah, takut akan datang ni mampu, insya-Allah lah. Kita nak mula pada 15 Rejab sampai 15 Syakban. Tu mengaji usul tafsir saja, sebulan mengaji usul tafsir. Satu hari 4 kelas. 4 kelas satu hari. Pagi 2, petang tu kita rehat, lepas asar 1, malam lepas isyak 1. 2 bulan berturut-turut Rejab, 15 Rejab sampai 15 Syakban. Mula 15 Syakban sampai 27 Ramadan, kita nak habis 30 juzuk. Lepas tu kalau Allah Ta'ala beri kekuatan pada saya, tu doa lah. Tu apa doa? Kalau nak ilmu. Tu dia. Syarat dia doa. Doa pada Allah tu je. Kita nak kekuatan dalam mengajar ni, kekuatan. Kadang-kadang tuan-tuan, dia mari, syaitan ni. Guru kan nak murid ke dia mari. Dia mari masa boring, aku nak pergi Perlis ni jauh. Masa apa dia mari gitu, dia mari tak. Nak pergi kat Thailand lagi. Nasib baik cop di Thailand dulu. Baru mari sini dah. Jadi susah nampak ni nak mari. Dia mari gitu. Tapi kena auzubillah banyak. Kena auzubillah dah kena tengok muka anak-anak murid hak semangat nak mari mengaji ni. Semangat nak mari mengaji. Tunggu tok guru mari je. Semangat nak mengaji. Bila anak murid semangat, rasa tok guru pun semangat juga. Rasa kesian kalau tinggal. Kerana apa? Kerana kalau tinggal rugi. Kalau mari rasa rugi, guru pun rasa rugi, murid pun rasa rugi, insya-Allah. Ilmu tu cepat untuk faham dan cepat untuk kita sampaikan. Baik, oleh kerana itu Ibnu Abbas pesan supaya jangan bagi nampak agama ni susah, agama ni payah, jangan bagi faham yang berat-berat sangat kepada orang. Siapa orang jemu agama ni jangan, dan meningkatkan mutu dakwah kita ini, kita kena buat kajian. Contoh komen-komen orang kita kena terima. Apa komen orang daripada kita mengajar ni bukan semuanya betul. Bukan betul ni bukan maknanya dalam mengajar ni ada bohong, tidak. Kita mengajar ni bukan semuanya elok. Ada perkara-perkara yang orang tak suka dengar kadang-kadang. Kalau orang komen pada kita, kita terimalah benda itu sekadar ia pandangan kepada kita. Kalau tak betul, maka kita jawab. Kalau betul, maka kita astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan keberkatan kepada ilmu kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah hadis yang ke-50 ini kita sebut pada bulan hadapan. Sikit lagi nak habis. Hadis yang ke-50 ni ada 74. Sikit lagi. Setahun lagi insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.